Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay guys, pada hari ini aku tak nak cerita tentang kisah seram ataupun apa. Tapi pada hari ini aku akan ceritakan tentang satu pembunuhan tragik yang pernah berlaku dekat negara kita. Okay guys, sebenarnya aku beli mic ni, okay? Aku beli mic ni, tetapi malangnya aku tak beli dia punya adapter tu tau. So aku bawa order and tak sampai lagi lah. So aku akan pakai earphone and aku akan connect jugalah ke mic ni. Okay. Untuk video pada kali ini, aku akan ceritakan tentang satu pembunuhan yang pernah berlaku dekat negara kita pada tahun 2017. Sebenarnya video ini aku naikkan sebab video ini dinaikkan atas pengajaran dan peringatan buat semua ibu bapa dan rakyat Malaysia tentang keselamatan anak-anak anda korang. Okay? So, aku harap bila korang tengok video ni, bila korang tengok ceritanya aku cerita ni, korang ambil pengajaran dan peringatan supaya benda ni tak berlaku dekat korang ataupun dekat family korang. Okay guys? Hari ni kita berada di siri penculikan dan pembunuhan adik Nurin Jazlin. Sebelum aku nak buka kes ni, aku nak cerita dulu dekat korang tentang adik Nurin, personality dia, family dia, and aku nak korang kenal mangsa terlebih dahulu supaya korang betul-betul faham dengan situasi ini. Okay? Ini aku tak tepi dulu. Okay, let's start. Nurin Jazlin Jazimin atau lebih dikenali dengan Nurin dilahirkan pada 11 September 1999. 1 tahun muda daripada aku. Ketika kejadian, Nurin baru berusia 8 tahun. Masih kecil lagi, darjah 2 baru. Nurin merupakan anak kepada Encik Jazimin Abdul Jalil dan Puan Nur Azian Bustaman. Nama-nama ini adalah nama yang aku akan sebut sepanjang penceritaan kes ini. Nurin adalah anak kedua daripada 3 adik-beradik. Semua adik-beradik dia perempuan. Semua. Akak dia dan adik-adik seorang. Dan masa kejadian ini berlaku, kedua-dua ibu bapa Nurin baru berusia 30 tahun. Kalau ikut kata keluarga Nurin, favourite food Nurin adalah laksa Penang. Nurin ni nampak macam healthy girl, sihat, tak ada apa-apa masalah. Tetapi sebenarnya dia ada masalah buah pinggang dan tekanan darah tinggi. Mengikut kata Puan Nur Azian, iaitu ibu Nurin, Nurin perlu makan ubat hari-hari. Kalau tak, badan dia akan naik bengkak-bengkak sebab dia ada masalah darah tinggi dan buah pinggang tadi. Okey, macam mana korang tengok adik korang berusia 8 tahun kecil, ataupun korang pernah alami sendiri pada umur 8 tahun itu, iaitu korang pernah ada kawan baik. Memang setiap kali kita sekolah rendah kan, sekolah rendah ke ataupun adik-adik kita sekolah rendah, dia akan ada seorang kawan baik, seorang best friend dekat sekolah. Macam tempat korang untuk luahkan perasaan, ataupun korang tempat member yang korang ajak lepak kan. So, sama juga macam adik Nurin Jazlin. Itulah, Nurin juga ada seorang kawan baik. Nama kawan baik dia adalah Nurul Aina Muhammad Noh. Dia orang ni classmate dekat sekolah kebangsaan Desa Setapak dekat KL. Kawan Nurin cakap, Nurin ni peramah dan baik hati and selalu tolong kawan-kawan dia buat homework. Contoh, kalau member tak tahu, dialah yang akan tolong. Dia akan cari cara macam mana nak bantu member dia.
Kawan baik Nurin cakap, Nurul Aina tu, dia cakap dia suka gila dekat rambut Nurin. Suka gila sebab rambut Nurin panjang, shiny. Korang tahu tak rambut budak yang sihat? Yang sihat, panjang, kilat. Macam itulah rambut si Nurin ni. And favourite thing Nurin adalah klip rambut atau sepit rambut. Sebab rambut dia cantik, panjang, kilat. So dia memang benda paling penting yang dia paling suka adalah klip rambut and sepit rambut. Sama lah tu. Rumah dia kan dekat setapak KL kan. So dia selalu pergi pasar malam untuk pergi beli klip rambut warna-warni yang ada dekat pasar malam tu. Maka dengan itu terjadilah peristiwa yang sangat tragis ini kerana klip rambut. Pada 20 Ogos 2007, hari Isnin, Nurin keluar pergi pasar malam dekat Wangsa Maju. Pasar malam ni dekat sangat dengan rumah dia. Dan dia keluar sekitar jam 8.30 malam untuk membeli klip rambut. Sebelum ni, Ibu Nurin cakap, Nurin memang selalu pergi dekat pasar malam tu untuk membeli klip rambut dengan kakak dia. Kakak dia nama Jashirah. Akak dia berumur 9 tahun, manakala Nurin berumur 8 tahun, bermakna diorang berbeza 1 tahun. Diorang memang selalu pergi berdua. Mak dia memang bagi untuk diorang pergi berdua. Sebab dekat je, rumah dia, rumah flat dia dengan pasar malam tu, dekat je. Tapi malam tu, dia bagi kebenaran dekat Nurin untuk pergi seorang. Mungkin sebab akak dia busy atau akak dia ada homework. Okay? Atau mungkin Nurin tu sendiri yang sangat-sangat nak beli rambut tu, tak sabar-sabar. Yelah, korang tahu kan, budak umur 8 tahun, budak kecil, kita tak boleh nak handle dia, suruh diorang sabar. Dan Ibu Nurin pun tak tahu benda buruk ni akan berlaku dekat anak dia. Kalau dia tahu, dia takkan bagi si Nurin ni keluar. Tapi biasanya memang macam ni lah. Sebelum ni kita bagi dia keluar macam biasa. But satu hari bila kita buat kelainan daripada keizinan kita selama ni, akan jadi benda yang tak elok dekat anak kita ataupun dekat siapa-siapa. Contohlah kan macam aku. Dulu aku selalu je ponteng kelas. Aku ponteng kelas seorang. But one day aku ajak member aku ponteng kelas sama aku. Time itulah kantoi. So macam itulah. Sebelum ni kita buat benda tu sama, tapi bila satu hari kita buat kelainan daripada benda yang kita buat tu, time itulah benda tu akan berlaku. Okay? So bila dah lama sangat Nurin ni pergi tak balik-balik, Ibu Nurin ni dah start risau. Ibu dia keluar and pergi cari dekat pasar malam. Dia pergi tanya dengan peniaga-peniaga tu, terutama yang jual klip-klip rambut, untuk tanya ada tak Nurin selalu pergi. Tapi malangnya tiada siapa-siapa yang nampak Nurin datang ke pasar malam tu. Maknanya Nurin tu tak sempat pun datang pasar malam untuk beli klip rambut tu. Pada hari kejadian memang ada pasar malam dan di mana datangnya pihak berkuasa K9. K9 itu adalah anjing pengesan. Di mana anjing pengesan daripada from my house cannot go to pasar malam. Okey. Dia ke belakang parit besar di belakang rumah saya. Di mana dia mengesan bau Nurin di situ. Yes. Okey. Sampai parit besar tu anjing tu dihilang kesan. Jadi tak mengatakan budak tu ke pasar malam. Itu cuma yang sebut gebar-gempur mengatakan pasar malam. Itu seolah-olah mencari kesalahan ibu bapa yang kononnya tidak menjaga keselamatan anak-anak kita. Tapi Ibu Nurin bukan setakat risau dia tak balik. Dia juga risau mungkin Nurin sesat atau mungkin Nurin dalam perjalanan balik dia pengsan ke, dia tak tahu. Sebab Nurin kan sakit, so dia cari dekat seluruh pelusuk area situ, area setapak tu, dekat lorong-lorong kecil. Dia masuk, dia cari anak dia, tapi dia tak jumpa. Selepas seminggu kehilangan Nurin, pada 30 Ogos 2007, diorang ada dapat berita daripada polis bahawa sepupu Nurin adalah salah seorang saksi ataupun the only one saksi yang nampak apa jadi dekat Nurin ni. Sebab dia pun tinggal dekat area situ juga. Sepupu dia kata pada malam kejadian dia nampak Nurin ditarik masuk ke dalam van berwarna putih masa dekat pasar malam Wangsa Maju KL. And then the only detail yang dia dapat bagi dekat polis tu adalah
Dia rasa lelaki yang tarik Nurin tu dalam lingkungan 20-an macam tu. Dan dia memang tunggu dekat luar van. Bila Nurin lalu, dia terus heret masuk ke dalam van. Dia dengar Nurin jerit, tak nak, tolong. Meronta-ronta untuk dilepaskan. Selepas laporan polis dibuat tentang kehilangan Nurin ni, berita-berita pasal kehilangan ni pun semua dah tahu. Of course, nombor telefon ibu bapa Nurin ni tersebar melalui poster ataupun apa semua yang macam korang pernah tengok lah sebelum-sebelum ni. Jika ada berita, sila telefon nombor ni lah, apalah kan. So macam tu jugalah yang ibu bapa Nurin ni buat. Tujuan dia letak nombor telefon sebab nak pemudahkan kerja-kerja mencari dan menyelamat Nurin ni. Tapi ada sesetengah netizen yang tak bertanggungjawab. Diorang mesej ibu bapa Nurin just untuk kritik diorang. Cakap tak reti jaga anak lah, ibu bapa tak gunalah, biarkan anak jalan seorang lah, apalah, macam-macam. Diorang salahkan ibu bapa Nurin. Padahal time tu ibu bapa Nurin tengah serabut fikir pasal keselamatan anak dia. Dia makan ke belum ke, makan ubat ke tak ke, macam mana keadaan dia. Orang tak rasa apa yang dirasai oleh ibu bapa Nurin ni. So diorang tak perlu kritik ibu bapa Nurin. Siasatan dan bantuan awam dijalankan, beribu-ribu risalah diedarkan di seluruh KL. Sebab time tu internet orang tak ramai pakai lagi macam sekarang ni. Sebab internet merupakan golongan-golongan bangsawan. So orang-orang kaya je yang ada internet. Orang-orang miskin ataupun orang-orang rakyat marhaen tak ada internet time tu. Dan ramai pihak kesian dekat mak ayah Nurin ni, okay? Ramai pihak yang kesian dekat mak ayah Nurin. Diorang offer duit, diorang offer duit dekat pemberi-pemberi maklumat. Siapa-siapa yang ada maklumat atau nak serahkan Nurin ni ke apa ke, diorang akan bagi duit. Total ganjaran yang dicampurkan daripada semua pihak adalah berjumlah RM18,000. Tapi ganjaran ni tak berhenti kat takat tu je. Sebab nanti di hujung kes ganjaran ni akan naik sampai RM30,000. Okey? Maknanya dengan harga RM18,000 tu, diorang bukan stop dekat situ je. Diorang naik lagi sampai ke RM30,000. Banyak tu. Tapi tak ada siapa yang bagi maklumat dekat diorang. Bukan tak ada, ada. Okey, nanti aku akan cerita. Okey? Pada hari ke-13, Nurin dilaporkan hilang. Seorang wartawan, dia berjaya dapatkan bantuan dari pakar forensik hipnosis untuk mengesan lokasi Nurin menggunakan remote viewing. Benda ni kalau kita cakap orang akan tak percaya tau pasal hipnosis ni. Tapi sebenarnya remote viewing ni dah digunakan oleh tentera-tentera dekat US sana. Kalau korang nak tahu hipnosis ni apa, dia macam yang korang gantung tali, lepas tu ikut tali tu tung. Itulah nama dia hipnosis. Okay. Dan bila korang tengok tali tu tenong, dia akan pengsan. Dan bila pengsan tu lah akan berlakunya remote viewing tu. Okay. Tu untuk ringkaskan pemahaman kat korang lah, supaya korang tahu apa tu hipnosis. Okay. Jadi dalam kaedah remote viewing ni, doktor tu bawa 4 orang untuk membantu siasatan ni, iaitu ibu Nurin, sepupu Nurin, kawan baik Nurin dan seorang pelajar dari Simfoni Minda. Okay. So, ibu Nurin akan menjadi orang pertama yang akan masuk ke dalam hipnosis ni untuk ke alam lain, dan Puan Azian berjaya masuk ke dalam alam hipnosis ni. Time ni Puan Azian nampak Nurin berada dalam bilik gelap dalam keadaan terbaring sambil meringkuk macam orang kesejukan macam tu. Mungkin dia tengah sejuk ataupun dia takut. Lepas tu Dr. Sazali ni lah orang yang lead hipnosis ni. Dia yang pakar tentang remote viewing ni. Dia suruh ibu Nurin keluar dari bilik tu untuk tengok keadaan sekeliling. Sebab sekarang ni diorang kena cari lokasi yang Nurin tu duduk dekat mana. Kita boleh pergi sana dan selamatkan Nurin. Tapi cuba korang fikir, ibu mana yang nak tinggalkan anak dia? Dia dah kehilangan anak dia selama 13 hari. And sekarang dia nampak anak dia depan mata. Adakah mental dia kuat untuk tinggalkan anak dia tu lagi? Untuk keluar pergi tengok kat mana anak dia duduk? Ibu dia tak sanggup tinggalkan anak dia.
Sebab dia dah kehilangan anak dia selama 13 hari tu. Sebabkan ibu dia tak mampu nak tinggalkan anak dia tu, jadi remote viewing untuk ibu dia dengan si Nurin ni gagal. Dia tak berjaya. Sebab kan itu connection minda Nurin dengan Puan Azian ni terganggu. So diorang menemui jalan kegagalan. Giliran kedua pula sepupu Nurin, dia pun nampak benda sama. Dia nampak Nurin duduk dalam bilik gelap seorang-seorang. Tapi kali ni sepupu Nurin berjaya keluar dari bilik tu. Dia nampak satu jalan. Jalan tu familiar sangat. Dia macam pernah lalu dekat jalan tu. Jalan tu banyak pokok tepi jalan. Sepanjang jalan tu ada banyak pokok. Lepas tu area situ juga ada satu bangunan tinggi yang dalam proses pembinaan. Tapi malangnya dia tak nampak and tak dapat bagi nama jalan yang dia nampak tu. And last kali, giliran pelajar Dr. Sazali tu sendiri. Pelajar dari Simfomi Minda. Pelajar ni kita dapat banyak info sebab dia dah biasa dengan kes-kes macam ni. So pelajar ni dia kata dia nampak banyak pokok, sama macam sepupu Nurin tu cakap. And dia nampak banyak lot kedai kat area situ. Lepas tu dia nampak ada 2 orang lelaki yang tengah jaga Nurin. Seorang tu badan tegap dan seorang lagi tu kurus sikit. Lepas tu dia cakap tangan Nurin kena ikat, badan Nurin panas macam demam. Badan Nurin dah mula lemah and nasihat doktor ni untuk semua pihak adalah agar semua mempercepatkan pencarian Nurin sebab Nurin dah sangat-sangat lemah. Pencarian Nurin menjadi sukar sebab beratus-ratus maklumat palsu yang diorang bagi. Netizen kontak mak ayah Nurin ni bagi maklumat palsu. Jika diorang bagi maklumat palsu macam ni, polis cuba track apa yang diorang cakap. So dekat situ dah membuang masa polis mencari pakai maklumat palsu tu. Sebagai contoh, ada maklumat mengatakan yang nampak Nurin ni dekat RNA Seremban. Jadi of course lah polis akan hantar pasukan diorang ke Seremban untuk mencari Nurin ni. So dekat situlah yang banyak masa terbuang. Dalam kes-kes macam ni, setiap saat adalah berharga. 1 bulan selepas Nurin dilaporkan hilang, iaitu 17 September 2007, satu tubuh yang tidak bernyawa telah dijumpai. Dia disumbat ke dalam satu beg macam nak pergi gym tu, beg kecil tu macam nak pergi gym tu. Dia disumbat ke dalam beg dan ditinggalkan di tangga satu lot kedai dekat petaling utama. Dia tak jauh pun dengan rumah Nurin ni. Beg beserta mayat tu dijumpai oleh manager kedai tu, iaitu Chen Yang Fem yang berusia 32 tahun. Waktu tu dia baru nak buka office, nak punch card. Yelah pada untuk 8.30 pagi waktu bekerja kan. Dia baru nak punch card. Pada mulanya dia ingatkan tu beg staff dia sebab ada seorang staff dia baru balik dari Singapura. So dia ingatkan staff dia drop beg tu dekat depan office sebab takut lambat masuk office. So Chen Yang Fem ni telefon lah staff dia dan tanya pasal beg dia. And staff tu jawab itu bukan beg dia. And Chen tanya dia, hello, contoh macam nama staff dia tu Kong. Contoh Kong kan, hello Kong, ni you punya bag ke? Lepas tu Kong pun jawab, bukanlah bos, ini bukan saya punya bag. Saya punya bag saya hantar balik rumah punya. Okay, contoh macam tu lah. Staff dia cakap bukan. So Chen pun jadi tertanya-tanya lah, bag siapa ni? Apa pasal letak dekat tangga office aku? And dia ambil keputusan untuk buka bag tu untuk check kalau ada IC ke, wallet ke, untuk dia tahu siapa tuan dia. So dia boleh call tuan dia tu kan. Bila dia buka bag tu, benda pertama dia nampak adalah sepasang kaki manusia. Mana-mana manusia dalam dunia ni, kalau dia nampak kaki manusia dalam beg, confirm akan terkejut. So Chen tu terus call polis. And polis pun sampai, bawa mayat tu dengan beg tu pergi ke forensik untuk buat siasatan apa semua, postmortem ke apa ke, dia akan buat siasatan lebih terperinci. So hasil dari pemeriksaan, dari secara fizikal, dia seperti budak berumur 8 hingga 9 tahun. Ni apa yang daripada hasil siasatan telah, hasil daripada pemeriksaan postmortem, pihak polis mengatakan daripada secara fizikal dia seperti seorang budak berumur 8 hingga 9 tahun. Sebab tengok dari segi tumbesaran ketinggian apa semua,
Walaupun berat badan dia time tu betul-betul drop gila, jatuh gila. Sebab yelah tak pernah, mungkin sebab tak bagi makan ke apa. So berat badan dia betul-betul jatuh drop. Memang kurus gila, kurus sangat-sangat, seperti tak diberi makan langsung. So pihak polis mengesahkan mangsa meninggal 6 jam sebelum ditemui. Dekat leher mangsa tu ada kesan lebam, bermakna mangsa tu telah dicekik kan. Dicekik sampai pernafasan dia terganggu. And one more, benda yang paling kejam aku pernah tengok, aku tahu, aku baca kan, dekat alat sulit kanak-kanak berusia 8 tahun tu ada sebiji timun dan sebiji terung yang telah disumbat ke dalam tu. Kau boleh bayang tak kejam tak kejamnya orang ni? Dia sumbat timun sebesar terung tu ke dalam kemaluan perempuan tu. Allahu Akbar. Sakit bro. Aduh. Disebabkan benda tu lah, disebabkan benda timun dengan terung tu lah, Reptum perempuan tahulah kot. Reptum si mangsa tu pecah. And dia antara salah satu punca kematian dia, doktor polis forensik mengesahkan salah satu punca kematian tu adalah jangkitan bakteria ataupun jangkitan kuman. Okay. Mungkin sebab dia dah kena dera dekat sana, dah kena pukul sampai lebam, luka apa semua kan. So dari situlah dia kena jangkitan bakteria tu, jangkitan kuman tu. Mungkin kawasan tu kotor ke apa, jangkitan kuman tu luka-luka dah masuk dalam badan dia. And that's why lah dia kena jangkitan kuman. And aku rasa dia orang ni tak ada niat nak bunuh si Nurin ni kan. Dia tak ada niat pun nak bunuh si mayat tu. Tapi bila diorang dah dera mayat tu, diorang dah berdera pukul lah apalah sampai mayat tu tak bernyawa. That's why diorang takut sebab dah tak bernyawa kan. So diorang terpaksa letak mayat tu kat tepi. Tapi aku rasa kalau lah dia tak mati lagi, aku rasa dia still lagi kena dera. So lepas pada tu jadi pihak polis pun buatlah satu pengumuman. Siapa-siapa yang ada kehilangan anak perempuan baru-baru ni, sila tampil ke balai polis yang berdekatan untuk memberikan kenyataan. So dari situ, Encik Jazimin dan Puan Azian pun dipanggil ke balai polis untuk membuat pengecaman. Sebab diorang je yang ada anak yang hilang dalam masa dalam 1 bulan 2 bulan macam tu. So dalam perjalanan tu, ibu bapa Nurin ni memang takut gila lah kan. Sebab nervous tu, nervous sangat-sangat. Sebab diorang berharap gila-gila yang anak mayat yang dijumpai itu adalah bukan anak diorang. Diorang berharap, sebab diorang percaya, diorang yakin yang si Nurin ni hidup lagi time tu. Diorang takut sangat yang diorang macam diorang nervous gila lah macam tu. Diorang nervous sangat. So diorang berharap sangat yang anak diorang tu masih hidup lagi. Semasa mayat ditunjukkan ke ibu bapa Nurin, diorang memang tak cam bahawa itu adalah Nurin. Sebab terlalu kurus, terlalu banyak lebam sampai merubah wajah kanak-kanak tu. Okay? Sampai merubah wajah kanak-kanak tu. And satu lagi, kanak-kanak tu dia tak ada parut VCG. Dia tak ada parut VCG dekat sini. Sebab semua kanak-kanak warga negara Malaysia kan, semua budak-budak warga negara Malaysia wajib ada benda tu. Tapi mayat yang diorang jumpai tu tak ada parut VCG kat diorang punya dekat dia punya lengan tu, tak ada. Soalnya begini, daripada awal lagi, pada dulu lagi saya dah bercakap di mana saya dengan mak dia tak tahu adalah itu adalah Nurin Jazlin ataupun tidak. Jadi tidak ada tanda-tanda yang mengatakan Nurin Jazlin. DNA yang mengatakan 99.9. Okey, fine. Tetapi tidak ada sekadar DNA. Tidak ada apa-apa bukti yang mengatakan itu adalah Nurin Jazlin. Di mana pihak hospital pun mengatakan tak ada BCG, tidak ada itu, tidak ada ini. Tidak ada BCG. Tidak ada BCG. Macam mana saya nak mengatakan kalau itu adalah seminggu tu anak saya? mungkin boleh terima lah. Sebab mungkin sudah mayat sudah report. Tapi sebab baru sejam, tubuh badanmu masih ada. elok. Cuma saya tidak nampak. So daripada parut tu tak ada. So mak ayah dia cakap dengan polis tu, mungkin budak yang dijumpai ni adalah anak warga negara, bukan warga negara Malaysia. Anak macam anak parti lah, anak pendatang tapi izin. So lagi macam lega lah hati mak ayah si Nurin ni, sebab dia rasa macam anak dia masih hidup kan. Sebab dia ingatkan
Sebab dia yakin yang budak yang polis jumpa tu adalah bukan anak dia. Tapi pihak polis pelik sebab kes penculikan yang ada baru-baru ni memang Nurin tu saja. Tak ada orang lain yang hilang, memang Nurin je yang hilang. So last step pihak polis dia proceed dengan DNA test. Itu adalah test last step polis. Dia macam mula dia nak bagi buat pengecaman kalau family tu yakin tu adalah Nurin. So diorang boleh ambil terus. Tapi bahkan family tu macam bagi alasan dia bukan Nurin. So the last step yang polis buat adalah ambil DNA test lah. Pada 21 September 2007, pengecaman kedua dilakukan and mak ayah Nurin masih yakin bahawa itu bukan anak diorang. Tetapi masa tu dah ada result untuk DNA test tu. DNA darah mangsa ni adalah 99.99% sama dengan Encik Jazimin, iaitu bapa kepada Nurin Jazlin. So, dengan peratusan 99.99% darah mangsa adalah sama dengan ayah dia, dan mengesahkan bahawa mayat itu adalah mayat adik Nurin Jazlin Jazimin yang berumur 8 tahun yang diculik 1 bulan yang lepas. Dan pada 21 September tu jugalah pengebumian dilakukan. Okey, sekarang ni kita dah habis proses dah sampai dah jumpa si Nurin. Okey, sekarang ni kita pergi ke proses penangkapan pembunuh. Saksi yang kita ada sekarang ni adalah sepupu Nurin. The only bukti yang diorang ada ialah rakaman CCTV kedai tu. So diorang ada 2 je, iaitu pertama sepupu Nurin sebagai the only saksi yang diorang ada, dan yang kedua diorang ada bukti, the one and only bukti yang diorang ada adalah rakaman CCTV office ataupun kedai, yang kat kedai lot tu lah tempat beg tu ditinggalkan. Sekarang ni pihak polis mempunyai peralatan-peralatan yang canggih untuk mengenal pasti cap jari yang tak boleh dikenal pasti semasa itu. Ya, sekarang ni apabila dia diberitahu kita ada peralatan yang lebih canggih untuk mengenal pasti cap jari ataupun cap jari tak nampak boleh dikenal, dikesan. Saya harap pihak polis boleh menggunakan apa peralatan-peralatan untuk mengenal pasti si pelaku. Apabila kita dapat si pelaku ataupun orang yang menghantar beg ke kedai-kedai tu untuk melepaskan mayat di situ, kita perlukan dia untuk memberi, orang kata apa, dia boleh bagi tahu betul ke dia tak yang boleh kenal pasti. Jadi melalui CCTV kita tahulah sikit-sikit fizikal pembunuh ni, sebab kita nampak saiz badan dia, cara dia jalan apa semua kan. Tetapi CCTV pada masa ni sangat teruk kualiti dia, bhai. Teruk gila-gila. So time tu kerajaan Malaysia meminta bantuan dari FBI US untuk terangkan rakaman tu. So dia hantar video rakaman tu dekat US. FBI US tu dia macam clearkan sikit lah rakaman tu. Dia clearkan sikit. Tetapi sebab terlalu teruk, FBI dah tolong terangkan rakaman tu pun still tak nampak muka pembunuh tu lagi. Nombor plate pun tak nak. Nombor plate motor pun tak nampak, korang tahu. Dalam rakaman tu diorang dapati ada 5 orang yang terlibat. Seorang bawa beg yang letak dekat tangga tu. Seorang lagi wanita yang memakai dress ataupun pakaian berwarna merah. Lepas tu diorang ada 3 orang lelaki yang berjalan di kawasan-kawasan tu pada waktu ketika itu. So diorang ada 5 suspek. Okay. Pada 28 September 2007, 1 minggu lepas mayat Nurin dikebumikan, 5 orang ditahan. Jadi antara 5 orang yang ditahan tu, 4 orang adalah lelaki dan seorang adalah wanita. So pihak polis percaya bahawa diorang ni semua ada hubungan dengan pembunuh kes Nurin. Range umur kelima-lima orang ni antara 27 hingga 35 tahun. Korang mesti happy kan, sebab yelah pembunuh dah ditangkap. Mesti korang macam, oh alhamdulillah pembunuh dah ditangkap. Tapi sebenarnya diorang dibebaskan semula. Pertama sekali yang dibebaskan adalah wanita tu, sebab pihak polis merasakan yang mungkin wanita ni tak terlibat dengan pembunuhan ni sebab dia perempuan. And lagi 4 orang lelaki tu, diorang direman lagi 7 hari. But at the end diorang pun dibebaskan juga kerana tak cukup bukti yang mengatakan diorang ni adalah pembunuh si Nurin Jazlin Jazimin. Dan setakat tu saja polis tak ada clue. Polis tak ada haluan untuk bergerak menyiasat kes ni. Kes ni sangat-sangat rumit. Tahu sebab diorang hanya ada 2 je.
saksi seorang, bukti baru satu. Tu je yang diorang ada. So memang kes ni sangat-sangat rumit lah. So daripada kes ni punya perjalanan kes ni sangat-sangat membuka mata masyarakat tentang bahaya dekat luar sana. Sebab dulu kita memang biasa keluar seorang-seorang, naik basikal tepi jalan, selamat je kan, naik basikal berjalan, pergi main bola dengan kawan, nak jumpa kawan tempat jauh, pergi main bola dengan kawan, jalan seorang-seorang pun. Aku pun macam tu juga dulu. Sebab yelah, mak ayah kita macam benda jalan ke kampung kan, kawasan-kawasan rumah. So tak adalah mak ayah kita nak risau sangat kan. Tapi semenjak pada kes Nurin ni, ibu bapa masing-masing lebih berjaga-jaga dengan anak dia orang. So nak ngatakan kan, nak cakap selepas pada kes adik Nurin ni hilang, ibu bapa yang ada dekat Malaysia ni, dia orang berjaga-jaga, lebih berjaga-jaga untuk anak dia orang kan. Dia orang lebih berjaga-jaga. So adalah pro and cons dia dalam kes berlaku dekat adik Nurin ni kan. Termasuklah ibu bapa aku sekali. Bye. Aku kan cakap ke ibu bapa kan, ibu bapa aku sekali pun sama. Kau tahu, sampai mak ayah aku, ibu bapa aku sekali pesan dekat aku, kalau nampak van putih, jangan dekat, lari jauh-jauh. Itu apa yang mak ayah aku pesan. Waktu kejadian 2007, aku tentu berumur 9 tahun. Sebab Nurin 8 tahun, aku 9 tahun. 9 tahun adalah darjah 3. Yelah, darjah 3 apa? Kita kan tahu sangat darjah 3 ni kan. So, mak ayah aku pesan, nampak van warna putih, lari jauh-jauh. Jangan dekat, jangan lalu dekat van warna putih. Sebab apa? Takut dia orang ni akan menculik orang, pergi jual dekat Siam. Itulah yang mak ayah aku pesan kat aku. Sampai kan, orang jual sayur naik van putih pun aku lari, kau tahu. Sebab apa? Sebab mak ayah aku pesan jangan dekat dengan van warna putih. So aku nampak orang jual sayur naik van putih pun aku lari. Sebab aku dengar apa yang mak ayah aku cakap. Aku dengar, aku anak yang soleh kan. So aku dengar apa yang mak ayah aku cakap, aku dengar. Dan sebabkan kes Nurin ni, pada tahun 2007, satu sistem kecemasan telah ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia, iaitu Nationwide Urgent Response Information Network. Kalau korang sambung, okay, aku sebut lagi Nationwide Urgent Response Information Network. Kalau korang ambil huruf depan setiap tu, korang ambil huruf depan Nationwide Urgent Response Information Network, kalau korang ambil huruf depan tu untuk sistem tu, dia akan jadi nama Nurin. N untuk Nationwide, U untuk Urgent, R untuk Respon, I untuk Information, N untuk Network. So dia akan jadi Nurin. Okay, ini adalah satu platform di mana dia macam talian nur, di mana akan memudahkan lagi proses report dan proses untuk mengesan kanak-kanak diculik. Basically diorang ni ditubuhkan untuk menjaga kebajikan kanak-kanak lah. Sebab sebelum ni kita tak ada sistem ni. So bila tak ada sistem ni, maklumat tu akan jadi macam terabur lah. Polis tak ada nak fokuskan dekat mana pencarian. So dengan sistem ni lah akan memudahkan lagi pihak-pihak polis untuk membuat proses pencarian. Tapi walaupun dah ada sistem ni pun, kalau korang tengok, ramai je lagi yang kena culik. And aku rasa dalam 10% je yang jumpa balik, yang lain hilang. Macam tu je. Pada tahun 2018 baru-baru ni, 2 tahun ataupun 3 tahun lepas, bapa Nurin ni, Encik Jazimin, Encik Jazimin Abdul Jalil, beliau ni berharap sangat-sangat agar polis buka balik kertas siasatan kes ni untuk cari pembunuh. Sebab dia tengok dah terlalu lama kes ni diam, siasatan tak dijalankan. So macam mana dia orang nak jumpa pembunuh tu? Betul tak? Sebab yelah, korang nak cari pembunuh tapi korang tak buat siasatan, macam mana nak jumpa? So bapa si Nurin ni berharap sangat-sangat agar polis buka balik kertas siasatan, cek balik siapa 5 orang pembunuh tu. Korang cek balik, korang siasat balik untuk cari siapa pembunuh tu. Jadi ini sebenarnya adalah untuk menggesa pihak berwajib membuka kertas siasatan dan menyiasat semula itu sahaja, bukan untuk membuka luka lama. Baik, saya nak jawapan. Sekiranya kertas siasatan dibuka, sejauh mana jawapan yang Cik Jazimin perlukan sekiranya sekali lagi disahkan bahawa itu adalah Nurin? Saya
perlulah apa, kalau betul kalau dia orang mengesahkan itu adalah Nurin, saya nak si pelaku, saya perlukan jawapan. Bapa dia merayu sangat-sangat supaya polis buka balik kes ni untuk mencari pembunuh tu, sebab dia nak pembunuh Nurin tu terima balasan yang setimpal. Sebab dia nak tahu apa sebab pembunuh tu buat macam tu dekat anak dia. Sama ada pembunuh tu ada dendam dengan dia ke apa ke. Tetapi yang dia tahu, 5 orang yang dia jumpai tu tak ada, dia tak pernah kenal pun siapa orang 5 tu. So dia tak tahu apa sebab, apa punca 5 orang tu buat dekat dia macam tu, buat dekat anak dia macam tu. Okay, itu sebab tu dia nak sangat. Pada tahun 2018 dia minta sangat buka kes ni balik. Tetapi dah 2021 aku tak dengar pun kes ni dia buka balik. So aku harap korang jagalah anak-anak korang. Jangan jadi macam ni. Bukan kita nak cakap buruk pasal family dia, tapi kita ambil iktibar daripada video ni. Okay, jadi setakat tu je kes Nurin ni. Kalau dia masih hidup sekarang ni kan, kalau dia masih hidup, dia dah umur 22 tahun. Aku 23. So, kalau dia masih hidup, dia berumur 22 tahun. Mungkin dia masuk universiti. Kakak dia umur 23. Kakak dia sama dengan aku. Sebab yelah, time tu akak dia umur 9 tahun kan. So, akak dia sama umur dengan aku lah. Akak dia akan rasa menyesal. Sebab akak dia yang selalu teman dia pergi pasar malam. Tapi malam tu, akak dia tak teman. So, akak akan jadi orang yang paling menyesal lah. Sebab tak teman adik dia tentu. Tapi kalau akak dia kalau benda tu tahu pun, mesti akak dia akan follow dia pergi mana-mana, betul tak? Dan last sekali aku cakap, kes adik Nurin Jazlin Jazimin, tak adalah adik mana, sebab dia 1 tahun je bawah aku kan. So kes Nurin Jazlin Jazimin dah habis macam tu je. Tak ada siapa yang kena tahan. Saksi pun ada seorang je, tapi tak ada detail. CCTV pula teruk. Aduh. So dia tak ada kesudahan lah. Pembunuh dia lepas macam tu je. Tak pembunuh tu lalu sebelah kita. Tapi kita tak tahu kan. Sebab sekarang ni, so macam mana aku cakap, sebab sekarang ni orang jahat ni pakai jubah, pakai serban pun jahat baik. Tapi tengok daripada muka, alah baik. Pakai jubah, pakai serban baik pula ni. Tapi itulah nama setan bertopengkan manusia. Okay. So lepas ni you guys kena be careful lah. Sebab sekarang ni orang jahat ramai. Nak musim PKP ni, kes jenayah meningkat secara mendadak. Kes samun meningkat hari-hari. Kes bunuh meningkat. Kes ragut meningkat. Terlalu banyak kes culik. Terlalu banyak kes naik. Sebab apa? Sebab diorang tengah terdesak. Aku tak terkejut pun kalau nanti satu hari kan, nanti satu hari diorang ni sanggup culik kanak-kanak untuk jual atau jadikan sebagai pelacur. Sebab kanak-kanak ni dia punya tenaga dia tak kuat. So aku tak pelik kalau lepas ni ada orang yang colik diorang, jadikan diorang sebagai pelacur ataupun jual ke Siam untuk jual organ. Aku tak pelik dah lepas ni. Okay. So aku nak korang kena berjaga-jaga. Okay. Korang jaga diri korang, korang jaga family korang, korang jaga adik-beradik korang. Kalau korang ada adik perempuan, adik yang kecil-kecil, korang jaga betul-betul. Kita tak nak benda ni berlaku lagi. Aku harap kalau siapa-siapa pembunuh yang tengok video ni, siapa-siapa ada yang pernah membunuh orang tengok video ni, kau ingat, korang rasa diri korang tu dah bagus, dah hebat sangat bunuh orang sana sini. Tapi bila benda tu berlaku dekat adik korang, dekat kakak korang, korang tahulah macam mana rasa dia. Korang bunuh budak umur 8 tahun, bye. 8 tahun. So, kalau ada pembunuh adik Nurin Jazlin Jazimin kat video aku yang tengok ni, aku pesan, korang selamat dekat dunia je, bye. Korang selamat dekat dunia je. Korang tak selamat dekat akhirat. Korang tunggu balasan korang dekat akhirat. Tu je aku cakap. Okay. Sampai sini je aku harap korang enjoy lah. And for family Nurin, aku harap korang diberikan rezeki yang luas dan dipanjangkan umur. So, aku doakan supaya family korang ni sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan korang kuat dan tabah dan cekal untuk hadapi pada masa-masa akan datang. So, you guys yang mana tengok video aku, thanks sangat-sangat sebab support aku selama ni. Aku pun minta maaf. Aku patutnya nak pakai mic ni, tapi aduh, ada masalah teknikal sikit. So you guys stay tune for my next video lepas ni.
Bye-bye, jaga diri. Dan korang jangan lupa untuk tekan like, share, subscribe and comment dekat bawah video apa yang nak aku buat lepas ni. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye-bye.